Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Imanina binti Muhammad Nizam dari kelas 3 UPSI SMK Raja Muda Mesir. Pada hari ini, saya akan membentangkan serta menerangkan kerja lapangan geografi saya yang bertemakan Kitar Semula. Gambar di bawah merupakan logo Kitar Semula, iaitu 3R. Yang pertama, reduce, reuse dan recycle. Pertama sekali, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Pengetua SMK Raja Muda Mesir, iaitu Encik Mukharita bin Syaharum, kerana telah memberikan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kerja lapangan ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada guru geografi saya, iaitu Puan Raiki binti Mukhtar, yang telah memberikan dan membimbing tunjuk ajar saya sehingga kerja lapangan ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Tidak ketinggalan juga kepada rakan-rakan saya yang telah memberikan bantuan, kerjasama dan komitmen yang tidak terhingga semasa saya melakukan kerja lapangan ini. Akhir sekali, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya, iaitu Muhammad Nizam bin Niran dan Siti Hasina binti Taslim, kerana telah memberikan sokongan moral dan bimbingan sepanjang saya melakukan kerja lapangan ini. Saya memilih tajuk Kitar Semula sebagai kajian lapangan adalah kerana kitar semula ialah satu amalan penting untuk memastikan kawasan perumahan bersih dan nyaman. Terdapat pelbagai usaha-usaha untuk menggalakkan amalan kitar semula di negara kita yang sedang dijalankan oleh pihak kerajaan. Tempoh yang diberikan kepada saya untuk menjalankan kajian ini adalah selama 1 bulan. Objektif kajian. Pertama sekali, saya dapat mendefinisikan konsep dan takrifan kitar semula. Yang kedua ialah saya dapat mengkaji bagaimana amalan kitar semula di kawasan kajian dilakukan. Yang ketiga pula, saya dapat mengkaji kepentingan kitar semula di kawasan kajian. Dan yang terakhir pula ialah saya dapat mencadangkan amalan kitar semula untuk menggalakkan penduduk mengitar semula. Saya menggunakan 3 kaedah kajian, iaitu yang pertama sekali ialah pemerhatian. Dibuat secara langsung di kawasan kajian untuk melihat jenis-jenis bahan yang terdapat untuk dikitar semula oleh penduduk di kawasan tersebut. Yang kedua pula, saya menggunakan kaedah sumber rujukan. Saya telah merujuk pelbagai sumber seperti buku teks, buku rujukan, majalah dan internet untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan bagi kajian ini. Dan yang terakhir pula, saya menggunakan kaedah soal selidik. Edaran borang Google Form dilakukan kepada 10 orang responden untuk mendapatkan maklumat tentang kepentingan amalan kitar semula di kawasan kajian. Di samping itu juga, kaedah ini digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang masalah atau halangan dalam menjalankan kitar semula di kawasan kajian serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Jadual di bawah merupakan pengumpulan bahan kitar semula dalam tempoh seminggu. Pertama, jenis bahan plastik, kuantiti bahan 6. Yang kedua pula, jenis bahan kertas, kuantiti bahan adalah 5. Dan yang terakhir pula, jenis bahan logam, kuantiti bahan pula adalah 4. Dan jumlah keseluruhannya ialah 15. Gambar di atas merupakan hasil kerja lapangan saya, iaitu graf bar mudah. Tafsiran graf bar mudah di sebelah menunjukkan jumlah bahan terbuang yang dikumpulkan selama seminggu. Didapati bahan yang mencatatkan jumlah barangan terbuang tertinggi ialah dari jenis plastik, iaitu sebanyak 6. Hal ini demikian, bahan ini sering digunakan oleh penduduk di kawasan kajian untuk kegunaan seharian mereka. Jenis bahan yang mencatatkan barangan terbuang terendah ialah logam, iaitu sebanyak 4 sahaja. Manakala barangan kertas pula berada di dalam kedudukan kedua, iaitu sebanyak 5 barang terbuang.
Kesimpulannya, penduduk di kawasan kajian iaitu Kampung Bukit Badung lebih gemar menggunakan barangan plastik kerana ianya lebih murah dan mudah didapati berbanding dengan barangan diperbuat daripada kertas dan logam. Konsep kitar semula. Kitar semula adalah proses menukar bahan buangan menjadi bahan dan objek baharu. Kitar semula, bahan bergantung pada kemampuannya untuk mendapatkan sifat yang ada pada keadaan asli. Kitar semula juga merupakan alternatif untuk pembuangan sampah konvensional kerana dapat menjimatkan bahan dan membantu menurunkan pelepasan gas rumah hijau. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kitar semula merupakan teknik atau kaedah memproses bahan seperti tin, botol dan kertas yang telah digunakan semula. Menurut Akta Pengurusan Sisa Pekerjaan dan Pembersihan Awam 2007 Akta 672, kitar semula bermaksud memungut dan mengasingkan sisa pekerjaan bagi menghasilkan keluaran. Amalan kitar semula. Berdasarkan kajian dan respon daripada soal sebijak saya, didapati amalan kitar semula di kawasan kajian adalah sangat terdedah kepada kepentingan amalan kitar semula dan usaha-usaha mengitar semula juga dijalankan oleh pihak kerajaan. Pusat pengumpulan barang kitar semula juga diadakan oleh pihak berkuasa tempatan. Hal ini adalah sangat wajar kerana dapat mewujudkan persekitaran yang bersih dan ceria. Semua penduduk perlulah berganding bahu supaya dapat bekerjasama mempraktikkan amalan mengitar semula dalam kehidupan seharian. Kepentingan amalan kitar semula dapat mengurangkan pencemaran daripada terus berlaku. Melalui kitar semula, kita dapat mengurangkan sampah yang dibuang dan seterusnya dapat mengawal penyakit daripada merebak. Yang kedua pula, kitar semula juga dapat menjimatkan kos. Dalam jangka panjang, mengitar semula adalah lebih menjimatkan berbanding dengan usaha menyelenggara sampah pelupusan sampah atau sistem yang lain. Yang ketiga pula, dapat menyelamatkan sumber hutan. Hal ini kerana hutan merupakan paru-paru yang memberikan kita oksigen dan udara bersih. Cadangan amalan kitar semula. Pertama sekali, melanjutkan kempen kesedaran kepada semua masyarakat. Kempen kesedaran ini juga bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang lebih peka dan prihatin terhadap segala usaha kitar semula yang dijalankan di kawasan ini. Dalam kempen ini, amalan 3R iaitu Reduce, Reuse dan Recycle perlu ditekankan bagi memberikan kesedaran kepada masyarakat di kawasan ini tentang pentingnya usaha menguruskan sisa pekerjaan secara mampan supaya kurang mencemarkan alam sekitar. Yang kedua pula, menyediakan pusat pengumpulan kitar semula. Daripada kajian yang dijalankan, kebanyakan responden berpendapat bahawa pihak berkuasa tempatan patut memperbanyakkan pusat pengumpulan kitar semula dalam usaha untuk menarik penduduk di kawasan kajian dalam mengamalkan amalan kitar semula. Yang ketiga pula, mengadakan gotong royong untuk membersihkan kawasan kajian. Dan yang terakhir pula, pendidikan terhadap generasi muda dan tua dapat menyemai perasaan dan tanggungjawab terhadap alam sekitar. Rumusan. Kesimpulannya, melalui kajian yang telah dijalankan, saya dapat memahami akan kepentingan amalan kitar semula di kawasan Kampung Bukit Badung. Dengan amalan kitar semula, kita dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar yang berpunca daripada pembuangan sisa pekerjaan di samping dapat menceriakan kawasan kampung. Dalam menjalankan kajian ini, terdapat pelbagai masalah yang dihadapi. Antaranya ialah kesedaran orang kampung dalam kempen kitar semula, kekurangan pusat pengumpulan barang. Akhir sekali, sesungguhnya amalan kitar semula perlu dipupuk sejak dari kecil dalam setiap lapisan masyarakat dan menggalakkan golongan belia menjaga dan mengekalkan keindahan kawasan kampung. Gambar di atas merupakan sumber yang saya rujuk.
Dan yang terakhir sekali ialah lampiran. Yang pertama sekali, pusat kita semula, lampiran Google Form, dan bahan-bahan kita semula, iaitu botol plastik, kertas dan logam.